Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulaika binti Zulkifli, nombor matrik 2021106483. Saya akan membentangkan mengenai alamat kematian dunia di bawah tajuk Syurga menurut agama Hindu. Baiklah, syurga merupakan suatu tempat yang kekal bagi manusia di akhirat kelak. Syurga juga dipenuhi dengan kenikmatan dan kesenangan yang tidak pernah dirasakan di alam dunia. Syurga juga merupakan satu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah buat hamba-Nya yang beriman, bertakwa dan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baiklah, setiap agama di dunia juga mempunyai pandangan yang berbeza terhadap konsep syurga dan neraka. Misalnya, bagi agama Hindu, mereka mempunyai konsep di mana selepas kematian akan adanya alam lain seperti syurga, neraka dan juga moksha. Tetapi alam ini juga berbeza jika dikaitkan dengan agama Islam. Baiklah, hal ini kerana keadaan alam tersebut dikatakan hampir mempunyai persamaan dengan alam dunia. Apabila mereka mengalami kematian, maka mereka akan dilahirkan semula ataupun dikenali sebagai reinkarnasi, iaitu kelahiran semula. Mereka juga tidak akan dilahirkan dalam keadaan yang sama, tetapi dilahirkan dengan rupa paras yang lain seperti haiwan, manusia atau sebagainya. Di dalam konsep agama Hindu, mereka yang mati sama ada akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka berdasarkan amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Jika perbuatan tersebut baik ataupun disebut sebagai karma wasana, mereka akan mendapatkan ganjaran syurga. Manakala apabila mereka melakukan perkara buruk, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum berlakunya proses kelahiran semula. Jika perbuatan tersebut baik, mereka akan menerusi untuk duduk di dalam syurga, seterusnya pergi ke moksha. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan meneruskan tentang ciri-ciri kelahiran syurga. Seperti yang kita tahu, dalam agama Hindu, mereka mempunyai ciri-ciri terhadap kelahiran syurga dan juga kelahiran neraka. Bagi kelahiran syurga, apabila mereka masuk ke dalam syurga, mereka juga akan dilahirkan ke dunia semula dengan keadaan yang baik ataupun rupa paras yang cantik. Mereka akan menjadi kaya, mereka akan melakukan perbuatan baik ataupun disenangi oleh Tuhan mereka sendiri. Di dalam agama Hindu, mereka juga mempunyai tingkatan-tingkatan syurga. Antaranya, Svarga Deva Indra, Svarga Deva Yama, Svarga Deva Kuvara dan juga Svarga Dewa Brahma. Di antara svarga-svarga ini, mereka mempunyai kelebihan ataupun kenikmatan yang tersendiri, sepertinya cahaya daripada syurga, hilangnya penderitaan apabila memasuki syurga dan juga syurga yang telah diizinkan oleh Tuhan Brahma sendiri. Selain itu, agama Hindu juga menggunakan konsep karma pala, iaitu sesiapa sahaja yang membuat kebaikan, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Manakala sesiapa yang melakukan perbuatan buruk, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah, perbuatan yang dilakukan yang akan dimasukkan ke dalam syurga mengikut agama Hindu adalah perbuatan yang baik seperti membuat ritual agama. Ritual agama juga akan menyebabkan mereka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Apabila mereka dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka akan dilahirkan sebagai kelahiran syurga Ciyuta. Tetapi, apabila mereka melakukan perkara jahat ataupun perkara buruk di dalam kehidupan mereka, mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana diklasifikasikan kepada beberapa neraka mengikut peringkat-peringkat perbuatan mereka sendiri. Oleh itu, dapat kita ketahui bahawa setiap agama mempunyai konsep syurga itu sendiri. Sebenarnya konsep syurga ini hampir sama dengan agama Islam kerana apabila melakukan perbuatan baik di dalam diri mereka pada kehidupan dunia, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Baiklah, syurga juga adalah tempat untuk mereka menikmati kenikmatan yang tidak terhingga oleh
perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi apabila mereka dilahirkan semula, mereka akan menjadi orang yang baik, orang yang sentiasa melakukan kebaikan di dunia untuk mendapatkan moksha. Oleh itu, penganut agama Hindu hendaklah melakukan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan supaya mereka dapat dimasukkan ke syurga dan dilahirkan semula dalam keadaan yang baik ataupun mereka terus kepada moksha dan mendapatkan kelahiran semula yang baik dan cantik. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, ulasan artikel Mimamsa Darsana dan pengaruhnya terhadap ajaran agama Hindu di Bali. Sebelum saya memulakan, suka saya ceritakan biografi penulis iaitu Ayumade Surada yang merupakan seorang guru besar ataupun lebih dikenali sebagai Profesor Dr. Ayumade Surada. Beliau seorang guru besar ataupun wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga di Institut Hindu Dharma Negeri IHDN. Baiklah, beliau juga telah menghasilkan lebih daripada 7 buah buku dan 12 jurnal artikel dan artikel terkini beliau iaitu Siwa Ratri, makna perayaan Malam Siwa. Dan kini beliau bergiat aktif dalam mengajar di Institut Hindu Dharma Negeri. Menerusi daripada penulisan beliau, pengkaji tertarik untuk mengkaji lebih banyak isu yang terdapat di dalam jurnal artikel ini kerana ia menggunakan tafsiran daripada kitab Veda supaya penganut dan juga pengkaji tertarik untuk membuat kajian secara lebih mendalam yang berunsurkan alam semesta, karma dan sebagainya. Tajuk Mimamsa Darsana dan pengaruhnya terhadap agama Hindu telah menarik minat pengkaji untuk mengkaji lebih dalam lagi kerana ia membawa kepada unsur keagamaan, pengaruh kepada penganut agama Hindu untuk mendekatkan diri kepada jalan-jalan Tuhan. Selain itu, Mimamsa Darsana juga adalah sebahagian daripada Sat Darsana. Sat Darsana merupakan pandangan ataupun penglihatan. Jadi daripada sudut perbahasan, isu ini ingin disentuh oleh penulis kerana ajaran Mimamsa adalah pengasasnya daripada Maharshi Jaimini. Maharshi Jaimini menekankan bahawa Mimamsa Darsana adalah penyelidikan yang sistematik terhadap kitab Veda. Pelbagai perkara dan isu menarik yang telah disentuh oleh penulis. Antara isu menarik menerusi jurnal artikel ini adalah penulis menerapkan konsep keagamaan di mana pembaca dan penganut agama Hindu dapat memahami maksud yang disampaikan. Penulis juga menulis mengenai bagaimana seseorang itu akan mendapatkan pahala melalui perbuatan mereka selepas hari kematian mereka, sama ada mereka akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Baiklah, sebagai contoh, penulis membuat contoh di mana menceritakan konsep pahala. Penulis juga membincangkan mengenai pahala daripada perbuatan baik, ianya disebut sebagai subha karma. Penulis menceritakan konsep pahala ataupun disebut sebagai subha karma. Sebagai contoh, penganut agama Hindu yang melakukan ritual agama ataupun upacara agama, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan upacara tersebut. Upacara yang baik ataupun upacara yang ikhlas hanya kepada Tuhannya, mereka juga akan dimasukkan ke syurga. Tetapi jika upacara itu dilakukan secara sambil lewat ataupun tidak mempercayai bahawa adanya Tuhan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Ajaran ini juga mempercayai bahawa adanya kekuatan yang akan menolong mereka untuk memasuki ke dalam syurga. Selain itu, kitab Veda mempercayai bahawa adanya roh akan menyelamatkan mereka daripada melakukan perkara jahat dan apabila melakukan perkara baik, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Pengkaji tertarik untuk mengkaji isu ini kerana penulis menerapkan bahasa yang mudah kepada seluruh pembaca dan juga penganut agama Hindu. Hal ini membolehkan pengkaji untuk mengkaji lebih mendalam terhadap isu yang telah dibincangkan oleh penulis. Pengkaji juga berharap untuk melakukan lebih banyak kajian terhadap
artikel-artikel daripada Profesor Armada Surada. Dapat disimpulkan di sini bahawa ajaran Mimamsa memberi banyak pengaruh kepada penganut agama Hindu di Bali, di mana mereka mempercayai bahawa Mimamsa adalah penyelidikan yang sistematik terhadap kitab Veda. Mimamsa juga menerapkan konsep di mana melakukan upacara ataupun ritual agama akan menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mereka akan dilahirkan dengan keadaan yang cantik, keadaan yang baik kerana mereka mengamalkan ajaran Mimamsa yang diasaskan oleh Maharshi Jaimini. Oleh itu, jurnal artikel ini sangat membantu pengkaji untuk mengetahui lebih dalam lagi bahawa ajaran Mimamsa memberi banyak pengaruh kepada penganut agama Hindu di Bali. Sekian, terima kasih.